Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membincangkan berkenaan dengan topik 4, iaitu pelaksanaan pelan projek. Sebelum kita teruskan kepada perbincangan tajuk pada kali ini, ada baiknya saya memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya, iaitu Abdullah Akili bin Fauzi. Seterusnya Ahmad Haikal bin Muhammad Fauzi, Ahmad Hanis bin Azman, Muhammad Amirul Hakim bin Ismail, Muhammad Nur Hafizi bin Muhammad Harfizan, Muhammad Hafizul Hanif bin Abdullah. Tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada rakan saya untuk meneruskan perbincangan pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera kepada Puan Lisa dan juga kepada rakan-rakan sekalian. Baiklah, pertama sekali saya ingin mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Nur Hafizi bin Muhammad Nur Hafizan, bernamba metrik DB 180007. Baiklah, saya akan menerangkan berkenaan dengan 4.0 di mana pelaksanaan plan projek, dan saya akan menerangkan berkenaan 4.1 konsep projek. Okey, kita pergi kepada yang pertama, iaitu 4.0 pelaksanaan plan projek. Baiklah, di 4.0 pelaksanaan plan projek merangkumi beberapa perkara. Jadi, apakah perkara-perkara tersebut? Perkara-perkara tersebut mengandungi 5 perkara penting dalam pelaksanaan plan projek. Yang pertama ialah konsep projek, yang kedua matlamat yang segera, yang ketiga ketidakpastian, yang keempat tidak berulang-ulang, dan yang terakhir kelima penyelidikan pasaran dan analisis. Kelima-lima perkara ini akan dibincangkan dalam topik 4 ini, yang mana saya akan memulakan perbincangan ini dengan konsep projek, iaitu 4.0 di slide yang seterusnya, dan yang lain, perkara-perkara lain akan diteruskan oleh rakan pembentangan saya. Baiklah, itu adalah perkara yang perlu diingat tentang pelaksanaan plan projek. Terima kasih. Baiklah, kita masuk kepada 4.1 konsep projek. Dalam memahami sesuatu perkara ataupun satu mata pelajaran ataupun satu kursus, kita perlu memahami ataupun mengetahui apakah konsep yang dibawa dalam satu perkara. Samalah seperti dalam pelaksanaan plan projek ini, kita perlu memahami tentang konsep projek itu dahulu. Baiklah, saya akan menerangkan secara detail berkenaan dengan konsep projek di slide yang seterusnya. Okey, bertemu kembali kita di slide seterusnya, iaitu konsep projek. Okey, projek ini boleh dikategorikan kepada beberapa bahagian lah, ataupun kepada beberapa kategori, di mana projek boleh dikategorikan kepada projek kecil, projek sederhana, projek besar. Ini adalah kategori projek. Okey, contoh-contoh projek kecil. Contohnya kita nak buat satu FYP yang simple ataupun yang mudah. Itu adalah boleh dikategorikan dalam kategori projek kecil. Okey, projek sederhana adalah kita hendak membuat satu rumah ataupun kos yang sederhana, memerlukan kos yang sederhana. Tidak mahal, tak murah, tak mahal. Itu adalah boleh dikategorikan dalam contoh projek kategori sederhana. Dan yang ketiga iaitu kategori besar, di mana kita membina bangunan, memerlukan kos yang tinggi, memerlukan jangka masa yang lama. Itu adalah contoh contoh-contoh projek mengikut kategori yang saya sebutkan tadi. Okey, baiklah. Dalam pelaksanaan projek ini, kita perlu berdasarkan maklumat awal pelanggan tu dan jabatan yang bertanggungjawab. Contohnya makluman apa? Makluman tentang tujuan projek tu nak dilaksanakan, apa ciri reka bentuk dia, macam mana bentuk reka bentuk yang seorang pelanggan ataupun jabatan ni kita nak. Mungkin dia nak design bentuk moden, bentuk tradisional lah, gitulah ciri reka bentuk. Dan yang ketiga, bagaimana cara pembinaan ni dapat dilaksanakan supaya kita dapat gambaran macam mana kita nak bina, nak buat tapak macam mana, saiz dia macam mana. Itu adalah pelaksanaan projek, perlu ada makluman awal daripada pelanggan dan jabatan yang bertanggungjawab supaya mendapat 3 perkara yang saya sebutkan tadi. Okey, itu yang selesai kepada pelaksanaan projek. Seterusnya kita pergi kepada jenis reka bentuk. Okey, jenis reka bentuk ni terbahagi kepada 2, iaitu reka bentuk konsep dan reka bentuk kawalan.
Okey, dalam reka bentuk konsep ni, kita perlu mengetahui iaitu hasil daripada brief pelanggan dan diterima daripada makluman pelanggan serta maklumat tapak. Maksudnya pelanggan tu brief macam mana dia nak, apa yang dia nak reka bentuk projek tu supaya dia dapat kepuasan terhadap pembinaan ataupun penghasilan satu projek itu. Okey, itu adalah berkenaan dengan reka bentuk konsep. Kita beralih kepada reka bentuk kawalan. Di mana reka bentuk kawalan ini merupakan pembangunan daripada reka bentuk konsep. Maksudnya reka bentuk kawalan ni hasil perbincangan di reka bentuk konsep dibawa kepada reka bentuk kawalan. Di mana reka bentuk kawalan ini ialah pembangunan daripada hasil daripada reka bentuk konsep yang seperti saya cakap tadi. Yang kedua, boleh diterima makluman dan keperluan teknikal. Maksudnya dia boleh diguna pakai makluman dia bagi keperluan teknikal pembinaan projek itu. Okey, itu selesai sudah berkenaan dengan konsep projek yang perlu kita faham. Okey, seterusnya. Baiklah, kita beralih kepada seterusnya. Okey, ini adalah berkenaan dengan carta alih. Dalam melaksanakan satu projek ataupun satu perkara, kita perlu ada perancangan. Jadi perancangan tu nak buat dalam bentuk apa? Kita boleh buat dalam bentuk carta alih ni supaya kita boleh nampak gerak kerja kita tu dengan baiklah, supaya kita punya proses perjalanan pembinaan penghasilan satu projek tu menjadi dan lebih sistematik. Contohlah, kalau kita nak buat PSM ke FYP, mesti kita akan ada satu carta alih yang untuk perjalanan proses penghasilan projek kita itu daripada mula sampailah akhirnya, supaya kita nampak flow projek kita itu. Jadi tak adalah benda tu jadi huru-hara, terlepas due date dan sebagainya. Ini adalah contoh contoh carta alih yang boleh digunakan dalam melaksanakan sesuatu projek. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Ahmad Haikal bin Muhammad Fauzi akan meneruskan perbincangan topik kita pada kali ini. Kita melengahkan masa, saya akan teruskan dengan subtopik yang kedua, iaitu matlamat yang segera. Apa itu matlamat yang segera? Key point di sini adalah segera. Okey, matlamat yang segera boleh dimaksudkan dengan ataupun bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang mendesak dan yang sudah dikenal pasti. Okey. Apa yang related di antara matlamat yang segera dengan tujuannya adalah segera dan mendesak. Bila suatu perkara itu mendesak, maka kita akan melakukan suatu matlamat itu dengan segera. Okey, jelas kat sini? Okey. Dalam matlamat yang segera ni terbahagi kepada dua jenis masalah. Yang pertama sekali, dapat dikawal, dan yang kedua, tidak dapat dikawal. Okey, jadi saya akan terangkan lebih lanjut apa maksud dapat dikawal dan tidak dapat dikawal. Okey, saya akan teruskan dengan maksud masalah yang dapat dikawal. Masalah yang dapat dikawal dimaksudkan dengan masalah yang dapat kita tangani dalam kapasiti kita sebagai seorang manusia. Okey, jadi dalam poin ini terdapat 3 pecahan masalah yang dapat dikawal. Yang pertama sekali komunikasi, yang kedua keselamatan dan yang ketiga konflik. Okey, untuk komunikasi. Okey, saya bagi situasi masalahnya. Jika setengah pihak tidak dimaklumkan maklumat sepenuhnya, kemungkinan objektif projek akan disalah tafsir. Okey, itu situasi masalah. Jadi apa yang kita dapat kawal di sini? Okey, jadi contoh kita sebagai pengurus, kita sebagai ketua, kita dapat kawal supaya maklumat yang disampaikan kepada pekerja, maklumat yang disampaikan kepada orang bawah, disampaikan secara keseluruhan supaya objektif dan projek tercapai seperti apa yang kita inginkan. Okey, nampak di sini kita dapat mengawal situasi tersebut. Okey, poin kedua adalah keselamatan. Okey, saya bagi situasi. Dari segi ekonomi, kemalangan akan meninggikan kos sesuatu projek, sama ada kos langsung atau kos tidak langsung. Okey, maksudnya di sini kita tahu dalam pengurusan projek ini, kita tahu di mana adanya OSH officer, adanya pengurus, adanya supervisor dan sebagainya.
Tugas-tugas mereka ini adalah memastikan supaya tidak berlakunya kemalangan. Sebab kemalangan mungkin kita tak dapat dikawal, tapi kita masih boleh mengurangkan risiko kemalangan. Okey, jadi apa yang dimaksudkan sini, kemalangan akan meninggikan kos. Jadi kita tahu apabila berlakunya kemalangan, kecederaan pekerja, automatik kos daripada syarikat tersebut akan dikeluarkan lebih banyak untuk menguruskan kemalangan tersebut. Jadi apa yang dapat dikawal di sini adalah dari segi pemakaian pekerja, cara pekerja melakukan sesuatu aktiviti. Kita pantau dari segala aspek supaya keselamatan pekerja terjamin. Okey, jadi untuk poin yang ketiga adalah konflik. Okey, saya bagi situasi. Wujudnya konflik antara ahli menimbulkan kesukaran untuk menubuhkan suatu kumpulan yang sihat. Okey, jadi itu situasi konflik. Konflik ni berlaku di mana-mana saja. Di dalam mana-mana organisasi, di dalam mana-mana syarikat dan sebagainya. Jadi, menggunakan kebijaksanaan seorang ketua, kita mampu untuk mengurus konflik ini dengan baik. Sebab ketua yang baik mampu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para pekerja. Jadi, tiga perkara ini masih berada dalam lingkungan masalah yang dapat dikawal. Okey, jadi kejap lagi saya akan teruskan dengan masalah yang tidak dapat dikawal. Okey, saya teruskan dengan masalah yang tidak dapat dikawal. Apa yang kita boleh maksudkan di sini, masalah yang luar daripada bidang kuasa kita dan boleh katakan kita tidak mampu untuk mengawal perkara tersebut. Sebagai contoh adalah bencana alam dan krisis ekonomi. Kenapa bencana alam termasuk dalam masalah yang tidak dapat dikawal? Kerana bencana alam adalah suatu kekuasaan Allah SWT ataupun Tuhan pencipta kita. Sama ada bencana ini sebagai bala ataupun bencana ini sebagai suatu ujian kepada kita seorang manusia. Jadi contoh-contoh bencana alam adalah banjir, taufan dan sebagainya. Jadi semua perkara ini akan merencatkan pembinaan, akan merencatkan segala projek yang kita rancang. Jadi walaupun kita rancang sebaik mana pun, tapi apabila berlakunya bencana alam, kita tidak mampu untuk mengawalnya. Okey, jelas ni untuk bencana alam. Okey, seterusnya untuk krisis ekonomi. Okey, untuk krisis ekonomi, kita tahu dalam kita sebagai sebuah negara Malaysia ini, mungkin kita berada dalam sektor tertentu. Jadi kalau berlakunya krisis ekonomi dalam bidang sama dengan bidang yang kita usahakan, kita tidak dapat mengawal krisis tersebut sebab krisis itu meliputi kemungkinan keseluruhan negara, kemungkinan seluruh dunia. Jadi kita hanya mampu untuk mengawal sektor kecil tersebut dan krisis bermula daripada atas dan akan merencatkan kita punya sektor sekali. Jadi kita tidak dapat mengawal krisis ekonomi tersebut. Harap berkaitan dengan masalah yang segera ini jelas dan padat. Sekiranya ada apa-apa persoalan. Jadi itu saja. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Madam Lisa dan juga rakan-rakan kelas yang lain. Nama saya Muhammad Abizul Hanif bin Abdullah, bernombor matrik DB180134 dan saya akan meneruskan pembentangan ahli kumpulan saya untuk poin 4.3 dengan 4.4 lah. Saya mulakan dengan 4.3 ya. Okey, untuk 4.3 ianya berkenaan dengan tidak berulang-ulang. Okey, tidak berulang-ulang di sini bermaksud pentadbiran di dalam pelaksanaan projek berbeza dengan pentadbiran organisasi biasa ataupun organisasi di bawah agensi kerajaan. Projek-projek pembangunan biasanya diuruskan oleh pentadbiran khas untuk mengendalikan aktiviti-aktiviti projek yang tertentu seperti aktiviti pengawalan kewangan ataupun aktiviti pemantauan projek. Pentadbiran khas ni ditubuhkan untuk mengelakkan pertinihan. Sebagai contoh lah, saya bagi contoh, satu jabatan ni ataupun satu organisasi ni diarahkan untuk membuat 2 projek. Kemudian
dia tak boleh nak jaga 2 projek dalam satu masa sebab dia takut berlakunya pertindihan kerja dan sebagainya lah. Oleh itu, sebuah pentadbiran khas akan diwujudkan untuk menjaga satu-satu projek tersebut. Jadi itulah maksud tidak berulang-ulang di sini. Antara contoh-contoh yang pentadbiran yang saya boleh beri adalah untuk badan pentadbiran biasa, kita ada Syabas, Syarikat Air Selangor, SAJ, TNB, dan untuk badan pentadbiran khas, kita ada Felda, JKR, Majlis Perbandaran, Dewan Bandaraya dan sebagainya lah. Okey, saya akan teruskan pembentangan saya dengan poin 4.4 iaitu ketidakpastian. Okey, kebanyakan projek dia akan mengalami masalah ketidakpastian ini. Masalah ketidakpastian ini wujud daripada penyesuaian pelarasan sesuatu projek seperti reka betul teknikal dan ekonomi. Saya bagi contoh. Apabila kita terima satu projek, kita mesti akan pergi site visit dulu untuk kita tentukan, macam saya bagi contoh dalam projek elektrik lah. Untuk masa site visit tu kita akan tentukan berapa panjang wire yang kita nak pakai, berapa ketebalan wire tersebut dan wire jenis apa nak pakai. Kemudian setelah kita selesai site visit semua dan kita akan proceed untuk jalankan projek tersebut. Okay, seterusnya bila kita jalankan projek-projek tersebut, tiba-tiba ada orang in charge tu dia kata macam, boleh tak kalau bahagian ni kita buat macam ni, sengit sikit ke apa ke, dan ini akan mengganggu perancangan projek kita. Jadi masalah ketidakpastian ni akan wujud daripada situ lah. Okay. Sesuatu projek juga akan memberi kesan positif dan negatif terhadap alam sekitar. Oleh itu, penilaian kesan terhadap alam sekitar perlu dibuat untuk mengatasi masalah tersebut. Macam kita nak pastikan projek kita tu kukuh, projek kita tu akan tahan lama untuk masa-masa akan datang. Okay. Seterusnya, analisis telah dibuat bagi menangani masalah-masalah berikut. Dan terdapat 2 analisis dalam sesuatu projek iaitu analisis pasaran permintaan dan analisis teknikal. Analisis pasaran permintaan ni dia tentang memberi satu anggaran terhadap keuntungan yang diperoleh daripada sesuatu projek. Sebelum kita bagi projek dekat orang ataupun dekat company lain, kita akan memberi satu anggaran terhadap apa keuntungan dan apa faedah yang akan mereka peroleh. Dan kalau mereka setuju, mereka ambillah projek tersebut. Kemudian, analisis teknikal. Analisis teknikal, dia menentukan keperluan fizikal seperti tapak, jentera, peralatan dan mesin. Ini untuk memastikan jentera, peralatan dan mesin kita terima dengan baik, diselenggara dengan baik supaya perancangan projek kita berjalan lancar lah. Okey. Analisis tersebut dia memberi penekanan terhadap 3 faktor ini. Yang pertama, pulangan bersih daripada projek tersebut. Yang kedua, kesan terhadap ekonomi. Dan yang ketiga, kesan terhadap objektif pengagihan dan penerimaan politik. Seperti yang kita tahu, terdapat beberapa projek yang terbengkalai diakibatkan oleh pertukaran kerajaan yang dialami di Malaysia ini. Oleh itu, pengusaha projek tu bukan di luar bidang kuasa mereka lah untuk tentukan. Okey. Sekian sampai sini saja pembentangan saya. Saya serahkan pembentangan ini kepada rakan saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hanis bin Azman bernombor metrik DB180003 ingin menyambung pembentangan bagi kumpulan kami iaitu 4.5 penyelidikan pasaran dan analisis. Sekarang ni saya akan membentangkan 4 poin di bawah penyelidikan pasaran dan analisis, iaitu poin yang pertama rasional, yang kedua langkah-langkah dalam menganalisis pasaran, yang ketiga aspek permintaan dalam kajian projek, dan yang terakhir iaitu penawaran. Okey, mari kita mulakan dengan rasional. Okey, apa itu rasional? Rasional adalah satu pemikiran berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan akan diambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar. Apa kaitannya rasional dengan penyelidikan pasaran dan analisis? Okey, ianya bertujuan untuk yang pertama, untuk menentukan sama ada barangan serta perkhidmatan yang disediakan. Yang kedua,
Ianya bertujuan untuk menganggarkan jumlah yang mungkin diminta pada harga-harga yang tertentu. Okey, bagaimana pula jika tiada permintaan? Apa unsur yang perlu kita masukkan? Di sini kita ada 3 unsur, iaitu yang pertama, ianya untuk menentukan jumlah permintaan bagi keluaran projek. Unsur yang kedua, kumpulan sasaran, iaitu sasaran siapakah yang kita perlu sasarkan untuk menjual kita punya barangan. Okey, yang ketiga, jangkaan masa dari segi kedudukan permintaan. Okey, mari kita teruskan pembentangan kita dengan poin yang kedua, iaitu langkah-langkah dalam menganalisis pasaran. Sesuatu analisis pasaran kadang-kala dijalankan sebelum kajian kemungkinan yang menyeluruh diadakan. Okey, mari kita lihat perkara-perkara dan tujuan kajian pasaran. Di sini ada 5 perkara dan tujuan pasaran. Yang pertama ialah saiz, sifat dan pertumbuhan dalam jumlah permintaan bagi barangan berkenaan. Yang kedua, keadaan penawaran, bekalan dan jenis persaingan yang dihadapi. Yang ketiga, penjenisan dan penjelasan bekalan dan jenis persaingan yang dihadapi. Yang keempat, faktor-faktor pelbagai yang mempengaruhi pasaran. Dan yang terakhir ialah program pemasaran yang sesuai bagi keluaran tersebut. Kita teruskan lagi dengan poin yang ketiga, iaitu aspek permintaan dalam kajian projek. Aspek apa yang kita perlu lihat dalam permintaan keseluruhan sesuatu barangan, dan ianya boleh ditentukan seperti berikut. Yang pertama, siapakah dan di manakah pasarannya? Dan yang kedua, bahagikan pasaran mengikut jenis, bentuk penggunaan, klasifikasi pendapatan, lokasi, umur pengguna dan sebagainya. Yang ketiga, berapakah jumlah permintaan dalam negeri dari segi pengalamannya yang lalu? Yang keempat, adakah terdapat pasaran antarabangsa? Jika ada, tentukan permintaan pada masa lalu. Yang kelima dan yang terakhir ialah kita mestilah menilai corak perkembangan permintaan pada masa yang lalu dan anggarkan permintaan untuk masa hadapan dengan cara menggunakan kaedah-kaedah unjuran yang sesuai. Okey, kita teruskan pula dengan poin yang terakhir, iaitu penawaran. Apa itu penawaran? Penawaran ialah jumlah kuantiti barang dan perkhidmatan yang sanggup dikeluarkan oleh pengeluar pada satu tingkat harga dalam masa jangka yang tertentu. Dalam perkataan lain, keadaan penawaran boleh ditentukan seperti berikut. Kita ada 3 keadaan. Yang pertama ialah tentukan penawaran dalam negeri berdasarkan sudut sejarahnya yang meliputi keluaran, tempatan dan import. Yang kedua, jika terdapat pasaran antarabangsa, tentukan corak penawaran lalu di negara-negara yang diberi tumpuan dengan mengambil kira keluaran tempatan dan import negara-negara yang berkenaan. Yang terakhir ialah nilaikan corak perkembangan penawaran dan anggarkan penawaran pada masa hadapan berdasarkan kaedah anjuran yang sesuai. Sekian saja pembentangan saya. Seterusnya saya akan serahkan pembentangan kepada saudara Amirul. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amirul Hakim bin Ismail. Okey, macam tadi kawan saya ada cerita dah tentang kajian data permintaan dan penawaran. So, lepas kita dah buat kajian data berkenaan permintaan dan penawaran, kita kena buat analisis. Kita kena buat analisis berkenaan permintaan dan penawaran yang kita dah dapat tadi. So, macam mana kita kena tengok. Satu ialah arah aliran permintaan dan penawaran tersebut. Adakah permintaan tu lebih ke ataupun penawaran lebih ataupun seimbang. Okey, so apabila kita rasa permintaan tu kita boleh tampung, kita boleh supply barang tersebut, so kita kena take note atau beri perhatian kepada beberapa faktor lah. Okey, satu ialah faktor yang mempengaruhi pasaran. Contohnya ekonomi, kan, macam sekarang COVID. Adakah benda tu akan efek kepada kita punya permintaan ataupun penawaran. Okey, seterusnya ialah adakah barang yang kita ada dekat kilang tu kita boleh buat dan siapkan produk akhir tu
dengan secukupnya. Sama dengan permintaan yang diminta. Adakah kita boleh supply sebegitu? Okey. So dan seterusnya kita kena bersiap sedia dengan permintaan tambahan. Contoh ada tiba-tiba orang buat panic buying ke, maknanya kita dah bersedia, kita boleh supply barang tersebut. Macam tu. Okey, seterusnya kita tengok kepada pasaran. Pasaran. Okey. Pembahagian pasaran ni kita tengok kita keluarkan produk menggunakan sales keluaran yang dicadangkan daripada analisis sebelum ni lah. Contoh analisis teknikal. Analisis teknikal kita cadang keluar dalam berapa persen. So kita kena tengok kat situ lah. Okay, untuk analisis kita pertama ialah kita kena jalankan satu kajian mengenai harga. Apakah harga yang sesuai untuk barang kita? Kita boleh adakah barang tu boleh dibeli? Kita boleh jual barang tu, adakah orang mampu beli? Kalau nak mahal sangat pun tak boleh, kalau murah sangat pun tak boleh juga kan. Okay, then kita kena tengok juga faktor-faktor yang mempengaruhi pasaran tu sendiri. Contoh ada orang buat inovasi lagi bagus ke, ataupun macam mana, ada sale ke. Contoh 11-11 kan. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi pasaran lah. Tiba-tiba permintaan jadi banyak. Dan ialah kita kena sediakan satu plan pemasaran. Satu plan pemasaran ni kita boleh pecah pada banyak lah. Contoh platform apa yang kita boleh pakai. Lepas tu macam mana cara kita iklankan. Itu pun salah satu juga. Okay, seterusnya ialah apabila kita nak buat kajian harga, kita kena tengok dulu barang kita. Kita kena menghuraikan lah apa yang barangan kita nak keluarkan. So perkara-perkara yang perlu diberi pertimbangan apabila kita menghuraikan barangan ialah, pertama ialah nama barangan tersebut. Nama barangan tu macam sesuai ke tidak kan. Lepas tu ialah ciri-ciri barangan, tak kira lah dari segi fizikal ke, daripada segi kimia dia ke, ergonomik dia ke. Seterusnya ialah kita kena huraikan juga kegunaan barangan tersebut. Apa function barang yang kita keluarkan, adakah berguna ke, barang tu daily use ke, ataupun barang perlu ke, barang tidak perlu ke tapi kena ada ke. Yang tu kita kena hurai. Seterusnya ialah pengguna utama barangan tersebut, adakah individu ataupun firma. Firma ni syarikat lah, maksudnya consumer yang besar, dia akan minta barang tu banyak. Okay, seterusnya kita pergi kepada kajian harga. Kajian harga ni kalau dari segi teori ekonomi dari segi teori ekonomi, harga akan efek disebabkan permintaan dan penawaran. Kalau permintaan banyak tapi penawaran tak ada, kalau permintaan banyak tapi penawaran tu maintain je, tak naik tak turun, dia akan menyebabkan harga naik. Macam tu juga kalau kita penawaran banyak tapi permintaan tak ada, so benda tu akan boleh buat harga turun. Sebagai contoh yang terdekat mengenai penawaran yang banyak ni, kita boleh tengok face mask. Ingat dulu face mask masa awal-awal COVID dulu, permintaan terlalu banyak, barang tak ada, so harga sampai berapa, 70 kotak, 100 kotak. Tapi sekarang permintaan dah mungkin masih banyak tapi penawaran tu pun banyak juga. Jadi sekarang ni ada lambakan stok lah, so kita boleh dapat harga murah, RM15, RM20 sekotak kan. Contoh macam permintaan banyak tapi penawaran kurang ni, kita boleh tengok harga laptop sekarang. Kalau awak semua tengok usia-usia Shopee ke apa semua kan, tengok Shopee, tengok harga kan, kita boleh tengok sekarang macam harga laptop yang dulunya harga 1100, spek biasa-biasa, sekarang dah naik sampai 1500, 1700. Sebab apa? Sebab kilang tak keluarkan barang, jadi stok sikit. Bila stok sikit,
kita kedai-kedai terpaksa naikkan harga lah. Okay, so apabila kita selain tu juga, selain daripada permintaan penawaran, mungkin harga juga mungkin naik sebab harga bahan mentah naik. Harga bahan mentah sebelum menjadi produk akhir tu mungkin naik. Mungkin harga kita pun terpaksa naik. Lepas tu juga mungkin disebabkan kerajaan tarik balik subsidi ke, kan. Benda tu pun boleh menaikkan harga-harga barangan. So lepas kita ambil kira perkara-perkara yang menyebabkan harga naik turun tu, kita kena buat kajian harga lah. Kajian harga tu kita kena tetapkan. Macam kita kena tentukan harga jualan bagi barangan tu berapa, barangan yang kita nak keluarkan tu berapa, lepas tu barangan gantian dia tu berapa, spare part dia tu kita kena tentukan. Seterusnya ialah kita kena tentukan, kita kena mengkaji apa yang menyebabkan harga-harga barang yang sama dengan kita ni naik ataupun turun pada masa-masa yang lalu. Kita kena kaji dari situ. Kita kena tengok apa faktor-faktor dia. So kita boleh standby lah. Seterusnya ialah kita kena ambil kira juga, kita kena tentukan kesan perubahan harga terhadap permintaan. Macam yang saya cakap tadi, kalau permintaan naik macam mana harga dia, kalau permintaan turun macam mana harga dia, kan. Okey, itu saja untuk kajian harga. Okey, seterusnya adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pasaran. Faktor ni kita bagi pada 3, permintaan, penawaran dan harga. Apa yang mempengaruhi permintaan? Yang mempengaruhi permintaan ni, pertama kita boleh kata ialah pertambahan penduduk di kawasan setempat, ataupun di mana tempat yang kita supply barang kita. Bila mana penduduk bertambah, jadi permintaan tersebut akan bertambah. Tapi ianya bergantung pada barang yang kita jual lah. Adakah barang tu daily use, orang guna hari-hari, ataupun sebaliknya. Seterusnya adalah perubahan pendapatan oleh kita punya masyarakat setempat. Contoh, kalau sekarang minimum gaji 1,300, tiba-tiba kerajaan naikkan minimum gaji 1,700, semua orang naik gaji, kan. So bila orang dah berduit, orang akan nak beli barang lah, kan. Bila orang nak beli barang, permintaan kita pun mungkin akan meningkat. Tapi bila mana kalau sekarang ni zaman-zaman Covid, orang kena buang kerja, gaji pun turun apa semua, orang pun dah tak membeli. Bila tak membeli, permintaan pun kurang untuk kita punya market. Seterusnya kita boleh tengok, kita boleh kata juga ialah yang mempengaruhi pasaran ni teknik-teknik pasaran, macam pengiklanan. Macam sekarang barang-barang, selain daripada kita promote dekat IG, Facebook, kan, kita boleh promote juga dekat TV. Macam kita tahu TV ni kira satu Malaysia tengok lah. So semua orang tengok TV. Bila mana kita iklan tempat-tempat yang orang tengok ni, mungkin orang akan tertarik dengan produk kita. Tu antara teknik pengiklanan lah, kat mana tempat kita iklan, atau macam mana cara kita iklan. Adakah dengan cara bersih ataupun cara kontroversi, itu pun boleh efek kepada permintaan barangan kita. Seterusnya adalah harga untuk barang mana tu, barang gantian. Contoh kita cerita pasal kereta. Apabila contoh kereta Proton, bila kereta Proton spare part mahal, adakah orang nak beli lagi kereta Proton? Instead ada kereta Pro 2 yang spare part dia murah, and daripada segi kenderaan tu mungkin sama segmen dan sebagainya. Tu juga boleh mempengaruhi permintaan lah, kan. Bila mana spare part mahal, siapa yang nak pakai kereta tu, kan, kecuali orang-orang berduit.
Okey, seterusnya kita pergi kepada penawaran. Penawaran ni dia bergantung kepada perkembangan barang-barang gantian tu. Kalau barang-barang gantian tak cukup, macam mana kita nak keluarkan barang? Macam tu. Maksudnya barang mentah lah, kira barang mentah. Lepas tu kita boleh tengok juga keluar masuk firma. Keluar masuk firma ni contoh ada investment ke, ataupun kita tukar-tukar syarikat ke. Sebab bila benda ni berlaku, kita kena reconstruct balik kita punya cara kerja. So mungkin tu akan efek kepada pengeluaran lah. Then kita tengok juga kepada kos-kos pengeluaran ni. Kos-kos pengeluaran ni sama ada kita bayar buruh, ataupun bahan mentah, ataupun kos overhead kat kilang ke dan sebagainya. Benda tu yang kadang-kadang efek kepada kita punya penawaran. Then dasar kerajaan. Mana dasar kerajaan ni kira main power lah. Kalau kerajaan sokong, kita boleh supply lebih. Tapi macam kalau kerajaan tak sokong, mungkin kita nak keluarkan barang tu susah lah, sebab kita dapat support daripada kerajaan kan. Sebenarnya ialah perkembangan teknologi. Macam kilang kita pakai teknologi yang canggih-canggih, mungkin kita boleh keluarkan barang dengan lebih banyak dan lebih cepat daripada teknik-teknik tradisional lah. Okay, then seterusnya yang last sekali ialah harga. Harga ni kita boleh cakap dia dipengaruhi disebabkan permintaan penawaran tadi. Lepas tu kos pengeluaran tersebut, macam yang saya cakap tadi, ada apa kos overhead ke apa semua kan daripada kilang. Dan ialah harga juga boleh dipengaruhi oleh kawalan harga oleh kerajaan. Contoh harga ceiling ke, harga lantai ke, kalau kerajaan dah tetapkan, kat situ harga mainkan peranan lah. Then kita boleh cakap juga ialah inflasi. Kalau inflasi berlaku, harga mungkin akan dipengaruhi juga. Okey, itu saja untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pasaran. Okey, yang terakhir sekali dalam analisis pasaran ialah program pemasaran. Lepas kita dah buat kajian tentang produk kita, lepas kita dah buat analisis tentang permintaan penawaran, kita kena memasarkan produk kita. So kita kena tahulah, sebelum kita nak masar tu, kita kena rangka dulu macam mana kita nak memasarkan. Okey, yang first ialah tentukan jenis program pemasaran yang biasa terdapat dalam industri yang kita ceburi tu lah. Barang kita, contoh kalau kita jual barang kosmetik, macam mana dia punya pemasaran. Kalau kita jual makanan, macam mana dia punya pemasaran. So kita kena ukur lah keberkesanan dia tu, yang satu yang sesuai untuk produk kita. Okay, yang seterusnya ialah kita kena sediakan satu plan pemasaran yang dapat menepasti apa itu kita punya matlamat pasaran, kita punya harga yang kita boleh jual, kita punya packaging produk macam mana. Lepas tu kita punya rangkaian pengedaran, maksudnya kita punya agent, macam mana kita nak dapat, kita punya dropship kan. Lepas tu kita punya kegiatan promosi yang kita nak jalankan tu. So kita kena sediakan satu plan. So untuk sediakan satu plan ni, dia ada komponen-komponen penting kita kena masukkanlah, iaitu produk, price, place dan promotion. 4P, iaitu barangan, harga, tempat edaran dan promosi. Okay, lepas kita dah sediakan satu plan pemasaran yang kita nak tu, kita pun membentuk sebuah organisasi pemasaran untuk melaksanakan plan yang kita dah tentukan tadi. So kita kena tentukan tu, kita kena setkan lah kos berapa kita nak dibelanjakan tu, kita kena siap-siap pada organisasi tersebut. So itu sahaja dari saya. Terima kasih. Okey, setakat itu sahaja perbincangan kita pada kali ini. Jadi kami berharap semua pendengar dapat sedikit sebanyak ilmu dan intipati apa yang dibincangkan pada hari ini. Jadi, berakhirnya sesi perbincangan pada hari ini, kami sekumpulan ingin menguji tahap kefahaman kalian semua dengan menjawab kuis.
Jadi di sini terdapat QR code untuk sesi kuis pada kali ini dan link kuis kami akan share ke grup. Sekian, terima kasih.